Hai guys, selamat kembali ke Kubigo. Anda bersama saya Ekram. Hari ini perkongsian kita tentang makhluk-makhluk mitos yang dikatakan pernah wujud di negara kita suatu ketika dahulu. Ini hanyalah kisah-kisah mitos, tiada sumber sahih mengesahkan kewujudan mereka ini. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus dengan perkongsian kita pada hari ini. Sebuah lagi episod untuk merungkai benda-benda menarik di dalam negara kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini adalah 5 lagi makhluk mitos di Malaysia. Makhluk mitos kelima ialah Mondo. Mondo ialah sebuah makhluk mitos yang dikatakan wujud di sekitar Sabah, dipercayai oleh masyarakat dusun suatu ketika dahulu. Untuk memberikan anda gambaran, tubuh badannya menyerupai makhluk mitos seperti Bigfoot, besar dan berbulu lebat, berjalan dengan 2 kaki dan mempunyai 2 tangan. Dengan arti kata lain, seperti seorang manusia gergasi. Mungkin ada yang cakap, ini orangutan ataupun gorila. Tidak. Mengikut kisah legenda ini, badannya sangat lebar dan tingginya seperti tinggi sebuah rumah. Mondo tinggal jauh di dalam hutan dan dia diberikan gelaran penjaga rimba. Dia akan memastikan sesiapa yang melanggar pantang larang hutan rimba akan dihukum. Mengikut kisah legenda lagi, makhluk Mondo ini paling pantang kalau orang yang membuat pembalakan hutan ataupun membakar kawasan hutan. Kenapa? Sebab kawasan hutan ialah kawasan rumahnya. Kalau ada yang membuat onar di dalam hutan, dia akan datang sewaktu hujan lebat dan petir menyambar-nyambar. Dan pada waktu inilah dia akan menghukum mereka. Apa yang lebih menakutkan, Mondo ini tidak berseorangan. Dia ada seekor anjing peliharaan yang besar dan ganas dikenali sebagai Paragasu. Kalau anjing Paragasu ini datang, dia akan mengambil roh manusia. Penduduk-penduduk di sekitar Sabah dulu percaya kalau mereka terdengar bunyi anjing Paragasu ini menyalak datang ke arah mereka, mereka akan segera menabur garam dan lada ke arah bunyi tersebut untuk menghalang dia dari datang. Dan kepada mereka yang sedang tidur pada waktu itu haruslah dikejutkan supaya roh mereka tidak diambil oleh anjing Paragasu. Itulah kisah legenda haiwan mitos Mondo yang dikatakan hidup di sekitar Sabah suatu ketika dahulu. 4. Kaleng bulan, manusia bulan. Okey, dari Sabah kita ke negeri jiran iaitu Sarawak. Mun kita orang Sarawak, kita harus tahu cerita tu di dalam bahasa Melayu Sarawak yang bermaksud kalau kamu orang Sarawak, kamu perlu tahu cerita ini. Ini adalah kisah masyarakat kaum Bidayuh tentang kisah seorang pemuda yang dikenali sebagai Kaleng Buran. Kaleng Buran ini adalah seorang pemuda yang tampan, gagah dan bijak, membuatkan perempuan-perempuan di kampungnya cair. Dari semua wanita yang mendambakan Kaleng Buran, hanya seorang sahaja yang berjaya menambat hatinya. Wanita itu adalah seorang jelita yang bernama Sapira. Kalau sudah suka sama suka, mereka berdua pun berkahwin. Namun begitu, banyak benda-benda pelik selepas mereka berkahwin. Contohnya, bila bulan sudah tidak mengambang lagi, Kaleng Buran akan keluar dari rumah meninggalkan Sapira. Tidak sehingga keesokan harinya, barulah dia kembali ke rumah. Tidak tahan dengan perangai Kaleng Buran yang selalu hilang ini, perasaan pelik mula bertukar menjadi cemburu. Dan lazimnya, perempuan yang cemburu adalah seorang penyiasat yang sangat hebat. Sehinggalah ada satu malam, Sapira berpura-pura tidur. Tidak sehingga dia terdengar bunyi tapak kaki Kaleng Buran keluar dari rumah. Dia perlahan-lahan bangun dan mengekori Kaleng dari belakang. Ikut punya ikut, sehinggalah Kaleng sampai ke sebuah pondok milik mereka yang dibina di sebuah kawasan Huma. Sapira yang mengekorinya dari belakang tadi mendekati pondok tersebut dan cuba mengintip apa kegiatan suaminya selama ini. Apa yang Sapira saksikan tiada siapa yang sangka. Bila suaminya yang tampan dan gagah itu berubah menjadi seorang lelaki yang hodoh dan berbau busuk. Kulitnya luka dan berkudis dan ada ketika ulat-ulat kecil akan merangkak-rangkak keluar dari dalam kulit Kaleng Buran. Kecewa dengan apa yang dilihatnya, dia kembali ke rumah dan mengunci pintu, tidak mahu bertemu dengan Kaleng Buran lagi.
Keesokan paginya, Kaleng kembali ke rumah tetapi Sapirah sudah tidak mahu meneruskan hubungan mereka. Dia juga menuduh Kaleng sebagai penipu dan mengamalkan ilmu hitam. Akhirnya, Kaleng Buran terpaksa memberikan penjelasan yang sebenarnya dia menghidapi satu penyakit kulit. Penyakit itu datang hanya bila bulan tidak mengambang lagi, membuatkan kulit dia akan berkudis dan berulat. Itulah dia bersembunyi di pondok lama tersebut. Namun begitu, Sapirah sudah kecewa sebab dia rasa tertipu. Pujuk rayu Kaleng Buran tidak diendahkan. Dengan hati yang kecewa, dia berlalu pergi meninggalkan isteri tercinta. Disebabkan dia terlalu kecewa, dia meminta dari dewa di langit untuk menjauhkan dia dari manusia. Permintaannya dimakbulkan dan dia diangkat ke bulan. Sapirah yang melihat dari tingkap rumah suaminya diangkat ke bulan kemudian menyesal di atas perbuatannya. Dia berlari bergegas keluar untuk menyelamatkan suaminya tadi, tetapi malang seribu kali malang, semuanya telah terlambat. Kisah cinta ini berakhir tragis bila Kaleng Buran kini telah menjadi manusia bulan. Makhluk mitos ketiga ialah wanita duyung di Pulau Babi Besar Johor. Mengikut cerita legenda, makhluk ini dikatakan wujud di sekitar pulau yang dikenali dengan nama Pulau Babi Besar Johor. Bukan melibatkan makhluk babi yang sangat besar, tetapi melibatkan sebuah pulau dan juga seekor duyung yang dikatakan hidup di sekitar pulau tersebut suatu ketika dahulu. Dan kisah duyung ini yang menyumbang kepada nama pulau ini, iaitu Pulau Babi Besar. Menurut cerita, ada sepasang suami isteri di mana si isteri sedang syarat mengandung, manakala si suami pula adalah seorang nelayan. Menjadi kebiasaan orang mengandung untuk mengidam makan sesuatu. Si isteri pun mengidam untuk makan rumpai laut. Si suami tadi kemudian mencari rumpai laut di sekitar kawasan sebuah pulau. Dia memberikan rumpai-rumpai itu kepada istrinya. Tapi bila rumpai itu dimakan, istrinya bertukar menjadi seekor duyung. Nah, apalagi sudahlah penat melayan karena isteri, penat pula mencari rumpai laut di dasar laut. Sekarang isteri dia pula berubah menjadi seekor ikan duyung. Apa kejada? Nelayan tadi marah sangat sehingga keluar kata-kata makian. Dia menjerit, "Babi, Pulau Babi, Pulau Babi Besar." Itu ayat yang keluar dari mulut nelayan tu, bukan saya maki kamu. Rumpai punya salah, pulau pula yang dibabikan. Dan sejak dari hari itu, itulah pulau ini digelar sebagai Pulau Babi Besar. Itulah cerita legenda tentang pulau ini. Betul ataupun tidak, kita ambil sebagai satu kisah mitos. Makhluk mitos kedua ialah legenda Batu Gong dan Remaung di dalam masyarakat Iban. Dari Johor kita kembali lagi ke Sarawak. Ini pula adalah kisah masyarakat Iban. Kisah ini berlaku di sebatang sungai di Sarawak dikenali sebagai Sungai Katibas, di mana di sungai ini ada satu batu besar bulat yang berbentuk sebuah gong yang digelar sebagai Batu Gong. Masyarakat kaum Iban yang berada di sekitar sungai tersebut dan yang masih mengamalkan animisme ataupun kepercayaan pagan menganggap itu adalah sebuah batu yang suci dan percaya batu tersebut ada kuasa mistik yang tersendiri. Dengan itu mereka akan memuja batu-batu tersebut untuk meminta disembuhkan penyakit, meminta perlindungan ataupun membuat permintaan yang lain. Kisah Batu Gong ini bermula beratus-ratus tahun dahulu. Mengikut legenda, ianya bermula dari seekor makhluk yang dikenali sebagai Remaung. Remaung ini bukan datang dari dunia manusia tetapi dia datang dari dunia bunian. Remaung adalah makhluk yang memiliki badan manusia yang gagah tetapi mempunyai kepala singa. Dia tinggal di sekitar Sungai Katibas. Remaung ini adalah seekor makhluk yang digeruni oleh penduduk sekitar. Kenapa? Sebab makanannya ialah daging manusia, membuatkan ramai yang menjadi korban dan penduduk kampung takut untuk ke Sungai Katibas. Walaupun penduduk kampung cuba untuk menentang Remaung, tetapi mereka gagal. Tiada siapa yang dapat menandingi kekuatan Remaung ini. Ini membuatkan mereka terdesak dan terpaksa meminta bantuan seorang pemuda yang dikatakan memiliki kuasa sakti yang sangat kuat, dikenali sebagai Buang Nuing. Buang Nuing kemudian pergi ke Sungai Katibas dan berlakulah satu pertempuran dahsyat selama 3 hari 3 malam. Buang Nuing hampir kalah. Tetapi dengan kebijaksanaannya dia berjaya memerangkap Remaung di dalam sebuah batu yang hari ini penduduk tempatan kenal sebagai Batu Gong.
Itulah mereka percaya batu gong tersebut masih lagi memiliki kuasa mistik daripada Remaung. Dan itulah kisah makhluk mitos batu gong dan juga makhluk Remaung. Makhluk mitos pertama di dalam senarai kita pada hari ini ialah Mawas. Lebih kurang sama dengan makhluk Mondo di Sabah tadi, tetapi diberikan gelaran Mawas. Makhluk ini menyerupai badan seorang manusia yang sangat-sangat besar dan tinggi dengan tubuh badan yang berbulu. Dikatakan tinggal semasa zaman prasejarah di sebuah kawasan yang hari ini kita kenal sebagai Negeri Perak. Kita tahu yang Negeri Perak penuh dengan tinggalan artifak yang membuktikan di sana antara penempatan awal manusia di Tanah Melayu. Antara artifak asal ditemui ialah penemuan rangka manusia yang hidup 11,000 tahun dahulu. Dan rangka tulang ini dikenali sebagai Perak Man. Berbalik kepada legenda Mawas tadi, mengikut kisah legenda, makhluk Mawas ini tinggal jauh di dalam pendalaman kawasan hutan. Dikabarkan makhluk yang buas akan menyerang manusia yang tersesat di dalam hutan. Dia memiliki tulang yang mempunyai unsur besi, memberikan makhluk ini kekuatan yang luar biasa. Itulah sebab kenapa ada kisah yang menceritakan penduduk pada waktu itu menggunakan campuran tulang Mawas untuk menghasilkan senjata. Malah ada yang percaya sebuah manuskrip Melayu lama mencatatkan pembuatan keris menggunakan campuran dari tulang Mawas. Makhluk ini juga diceritakan wujud di sekitar negeri Johor dan di negeri-negeri yang lain di Tanah Melayu suatu ketika dahulu. Sila ambil perhatian, selain daripada Perak Man yang saya sebut tadi, tiada sumber sahih untuk mengesahkan kewujudan makhluk Mawas ini. Yang ada hanyalah kisah rakyat dan kisah legenda. Pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri dan kita ambil semua kisah yang saya sampaikan tadi sebagai satu kisah mitos yang menarik untuk dikongsikan. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik menarik kita pada hari ini. Semoga anda berkenan dengan topik hari ini. Saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara makhluk-makhluk di dalam senarai ini, mana satu kisahnya anda rasa paling pelik? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada setiap hari. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gupi Gupi Go, menarik setiap hari.